Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda bersama saya lagi, Cikgu Faizal, dalam sesi PDPR bagi tajuk seni lukisan bidang seni halus bahagian yang keempat, iaitu bahagian yang terakhir. Baik, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan tajuk PDPR kita yang seterusnya. Kalau kamu ingat lagi, kita dah belajar sedikit berkaitan dengan aliran-aliran seni halus pada zaman Renaissance, zaman Rokoko dan sebagainya. Pada kali ini kita akan sentuh sedikit aliran zaman Naturalism. Okey, apa itu aliran zaman Naturalism? Okey, aliran zaman Naturalism ni bermula sekitar abad ke-19. Okey, kebanyakan karya pada aliran ini ialah lukisan yang berbentuk landscape. Walaupun karya-karya tersebut menggambarkan figura manusia, namun fokus pemandangannya ialah pemandangan semula jadi. Okey, lukisan pada aliran ini menekankan seni lukisan berbentuk imitasi dengan konsep meniru alam. Kebanyakan pelukis-pelukis pada zaman ini dia menggambarkan lukisan mereka seolah-olah seperti gambar foto yang sebenar. Okay. Media yang digunakan oleh pelukis-pelukis pada zaman ini ialah pensel, pastel, kapur, arang, pen dan dakwat. Dan teknik yang biasa digunakan oleh mereka ialah teknik garisan selari, iaitu hatching. Baik, kita berkenalan dengan tokoh aliran Naturalism yang pertama, iaitu John Constable. Okay, John Constable ni dilahirkan sekitar tahun 11 Jun 1776 di Salford, England. Beliau merupakan antara pelukis lukisan landscape yang terkenal lah pada zaman tersebut. Okey, kita tengok contoh lukisan beliau. Yang pertama, kita ada beach fishing boat with fishermen mainly next on the beach of Bringston. Okey, ini lukisan yang pertama. Dan lukisan yang kedua, Fir Tree at Hampstead, yang dilukis sekitar tahun 1820. Okey, itu antara lukisan daripada John. Yang kedua, kita berkenalan dengan Jules Bastien Lepage yang hidup sekitar tahun 1848 sehingga 1884. Okey, Jules ni dilahirkan pada 1 November 1848 di Meuse, Perancis, dan kemunculan beliau ni dikaitkan dengan permulaan aliran Naturalism. Okey, sekitar tahun 1879 beliau telah menerima satu anugerah yang dinamakan Anugerah Legion of Honor pada tahun 1883. Kita tengok sikit contoh lukisan daripada Jules. Okay, yang pertama kita ada Study for La Communiste yang dilukis sekitar tahun 1875. Yang kedua dia ada lukisan Study for Les Points yang dilukis sekitar tahun 1878. Okey, kita perkenalan dengan pelukis kita yang kedua bagi aliran Naturalism, iaitu Christian Wilhelm Elias yang hidup sekitar tahun 1857 sehingga tahun 1915. Okey, kita tengok sikit biodata Christian ni. Okey, beliau dilahirkan pada 6 Ogos 1857 di Hamburg, Jerman. Dan kebanyakan lukisan-lukisan beliau ni beliau gemar menggunakan pensel untuk menghasilkan karya dia. Dan kebanyakan tema-tema lukisan dia bertemakan potret dan peristiwa seharian. Kita tengok contoh lukisan. Yang pertama dia ada Christian Wilhelm Elias in his villa at Capri yang dilukis sekitar tahun 1898. Ni gambar potret dia sendirilah. Okay, yang kedua dia ada lukisan yang bertajuk Harbour of Lecco Emino yang dilukis sekitar tahun 1893. Okay, gambar tentang pemandangan di tepi pantai lah, ada kapal-kapal. Okey, kita pergi kepada aliran yang kedua, bahagian yang keempat, iaitu aliran Realism. Aliran Realism ni berlaku sekitar tahun 1840 selepas aliran Naturalism tadi. Okey, kita tengok contoh aliran dan gaya bagi Realism. Okey, Realism ni dia bermula di Perancis pada pertengahan abad ke-19. Okey, dan akhir abad ke-19 lah.
Okey, selepas revolusi 1848, aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap prinsip-prinsip neoklasisisme dan romantisme. Okey. Antara contoh ciri-ciri aliran ini ialah aliran ini dia menggambarkan gambar sebenar alam semula jadi ataupun manusia tanpa tongkok tambah. Kalau kita tengok lukisan ataupun catatan bagi aliran ni, kita nampak seolah-olah lukisan itu seolah-olah gambar foto yang sebenar. Kebanyakan media-media yang digunakan ialah biasalah media-media kering iaitu pensel, pastel, kapur, aram, pen dan dakwat. Kebanyakan teknik-teknik yang digunakan bagi aliran realism ini ialah garisan selari, silang pangkah dan gosokkan. Nak tahu boleh tengok bahagian yang ketiga yang saya tunjuk hari itu macam mana contoh garisan selari, silang pangkah. Okey, boleh tengok kat situ. Okey, aliran dan gaya. Okey, aliran realism ni menampilkan lukisan berbentuk representasi landscape dan kehidupan sebenar manusia lah. Okey, yang kedua, mereka menggambarkan hal benda yang wujud dalam kehidupan seharian. Terdapat juga antara hasil karya yang berbentuk sindiran terhadap politik dan sosial masyarakat. Kita berkenalan dengan pelukis yang pertama bagi aliran realism iaitu Jean-Baptiste Camille Corot yang hidup sekitar tahun 1796-1875. Okey, Jean ni dilahirkan pada 16 Julai 1796 di Montauban, Perancis, dan beliau pernah memenangi Prix di Rome untuk lukisan beliau yang bertajuk Study of a Beech Tree. Kita tengok macam mana contoh lukisan beliau. Ini lukisan yang memenangi anugerah Study of a Beech Tree. Lukisan gambar pokok. Dan yang kedua, kita ada lukisan yang bertajuk Willow of White Poplars yang dilukis sekitar tahun 1865 sehingga tahun 1872. Lukisan ni menggunakan pensel lagi, kita tengok sini. Okey, yang kedua, pelukis kedua bagi aliran realism ialah Edward Manet yang hidup sekitar tahun 1832 sehingga 1883. Okay, Edward ni dia dilahirkan pada 23 Januari 1832 di Perancis, Paris lah. Dan kebanyakan karya-karya beliau ni, beliau lebih kepada memilih hal benda berdasarkan peristiwa dan keadaan semasa untuk karya dia. Dan beliau juga pernah terlibat dalam pameran yang dianjurkan oleh Galeri Martinet. Okey, kita tengok contoh karya beliau iaitu yang pertama dia ada On the Beach yang dilukis pada tahun 1879 dan yang kedua Portrait of Julien de Lerichenoir 1882. Okey, yang ni. Okey. Kita berkenalan pula dengan tokoh yang ketiga iaitu James Jacques Joseph Tissot yang hidup sekitar tahun 1836 sehingga tahun 1902. Okey, James ni dilahirkan pada 15 Oktober 1836 di Nantes, Perancis. Kita tengok contoh karya beliau yang pertama dia ada An Old Castle yang dilukis sekitar tahun 1886 sehingga tahun 1889. Yang kedua, kita ada lukisan Transept of the Mosque of El-Aqsa. Okay, ini contoh dia. Okay, kalau tengok sini gambaran dalam masjid. Okay, lukisan ni dilukis sekitar tahun 1886 hingga 1889. Dia tak ada tempoh ataupun tarikh yang spesifik tentang lukisan ini. Okey, kita pergi kepada aliran yang ketiga dan merupakan aliran yang terakhir lah dalam bidang seni halus lukisan iaitu aliran Impressionism. Okey, 1680. Okey, kita tengok ciri-ciri Impressionism. Okey. Impressionism ni dia bermula sekitar abad ke-19 lah. Okey, dan dia lahir daripada sekumpulan pelukis muda di Paris pada tahun 1860-an. Okey, pada pertengahan abad ke-19,
Excel yang lebih dikenali sebagai French Box Excel telah dicipta. Kebanyakan karya aliran ini dilahirkan di luar bangunan ataupun di kawasan yang terbuka. Kebanyakan lukisan-lukisan pada zaman ini dia dilukis di kawasan-kawasan yang terbuka. Dan lukisan ini lebih mefokuskan kepada cahaya dan kesan objek yang dilihat. Antara media yang digunakan oleh dalam aliran ini ialah pensel, pastel, kapur arang, pen dan dawat. Dan teknik dia masih sama, garisan selari, silang pangkah dan gosokkan. Lukisan ni dia menekankan kepada hal benda iaitu melibatkan landscape dan figura manusia serta gaya hidup moden kehidupan pada masa itulah. Baik, kita berkenalan dengan pelukis pertama aliran ini iaitu Camille Pissarro. Okey, Camille ni dilahirkan pada tahun 1830 sehingga tahun 1903. Okey, kita tengok sedikit contoh biodata beliau. Dilahirkan pada 10 Julai 1830 di Pulau Saint Thomas, Amerika Syarikat. Okey, bakat beliau ni lebih terselah dalam penghasilan lukisan yang berbentuk landscape. Kita tengok contoh lukisan beliau yang pertama, Liguer, yang dilukis tahun 1852 sehingga tahun 1854. Okey, yang kedua kita ada Landscape of Pontoise yang dilukis kita tahun 1882. Tengok kat sini. Dia menggunakan warna pensel. Okey, pelukis seterusnya iaitu Edgar Degas yang hidup sekitar tahun 1834 sehingga tahun 1917. Beliau dilahirkan pada 19 Julai 1834 di Paris, Perancis. Okay, nama penuh beliau ialah Hilaire Germain Edgar Degas. Okay. Dan terkenal dalam bidang lukisan, catatan, cetakan dan arca. Kebanyakan lukisan beliau ini lebih bertemakan kepada tarian. Tengok yang pertama ni, dia ada Medan Laubens 1869 dan yang kedua Two Dancers in the Studio. Okay, Dance School yang dilukis kita tahun 1875. Okey, seterusnya. Ini merupakan pelukis yang terakhir kita iaitu Mary Cascade yang hidup sekitar tahun 1844 sehingga tahun 1926. Okey, Mary Cascade ni dilahirkan pada 22 Mei 1844 di Pennsylvania, Amerika Syarikat. Okey, kebanyakan lukisan beliau ni bertemakan kepada hal-hal yang berkaitan tentang ibu, anak serta wanita lah. Okey, dia merupakan antara tokoh pelukis wanita yang menonjol pada akhir abad ke-19. Okey, ini contoh karya beliau. Yang pertama, Nose Reading to a Little Girl yang dilukis kita tahun 1895. Dan yang kedua, kita ada Young Woman in Black and Green Bonnet. Okey, yang ini. Okey. Okey, itu merupakan contoh lukisan daripada Mary Cascade. Baik, setakat itu saja sesi PDPR kita bahagian yang keempat, iaitu bahagian yang terakhir. Kita akan sambung semula PDPR kita pada sesi berikutnya dalam tajuk yang ketiga, iaitu masih dalam bidang seni halus, iaitu catatan. Okey, setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.